Macam mana Nabi-Nabi dan sahabat sembahyang susunan saf, kakinya rapat atau baunya rapat atau kakinya terkangkang satu kiri dan satu kanan. Khutbah Jumaat Nabi, macam mana Nabi berkhutbah untuk memberi semangat pada pemuda pasir tersebut sallallahu alaihi wasallam. Saudara semua tentang saf, benda ni maklum dalam agama. Saf itu perlu dirapatkan, bukan sekadar pada kaki kita, bukan pada bahu kita, dan berusaha untuk kita meminimumkan jarak antara satu sama lain. Tapi bukan bermakna sampai bertindih antara kaki dan kaki yang lain, sampai kita macam tekan kaki orang sebelah kita. Maka itu tidak benar. Saf yang perlu dirapatkan, bahawa kita perlu usaha kita rapatkan. Yang penting saf itu diukur dengan tumit belakang. Sebenarnya banyak masjid mereka bila beli kapet dan sebagainya, dia telah membantu sebahagian. Bila ada garisan tertentu, ada setengah masjid dia kapet dia bergarisan tak berapa jelas, jadi orang pun mula buat saf yang tak betul. Bila kita buat masjid atau sebagainya, biar kapet tadi membantu. Kan ada orang sendiri tak reti nak betulkan safnya sendiri, tapi dengan kapet yang tertentu yang ada garisan, dia boleh membantu. Dan imam kena senantiasa ingatkan. So yang ingatkan betulkan saf, rapatkan saf, bukan terbilan. Tapi ada berita terbilan, dia tak ada kerja lain bang Ali. Betulkan saf, rapatkan saf, itu bukan kerja bilan. Setengah bilan sebelum qomat dia sebut okey betulkan saf, masukkan saf, tak, itu tidak disyariat. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, kata Nabi SAW, la taqumu hatta ra'aitumuni, jangan kamu bangun sampai kamu tengok aku. Bukanlah satu benda yang tepat seorang kata kita kena betul soal dulu tu imam datang. Tidak, imam datang dulu. Artinya kita bila imam datang baru kita bangun. Nampak kelibat imam baru kita bangun. Kalau kita tak nampak kelibat imam, tak payah bangun. Imam untuk menunjukkan bahawa imam mesti ada. Jangan kita dah bagi mana imam, pilihlah mana satu, baru nak buat pilihan raya macam tu. Susahlah. Artinya benda dah ada. Jadi saudara-saudara semua, bila kita betulkan saf, hak yang menyuruh mengarah ila imam bukan terbilah. Terbilah idenya qomat, dah selesai kerja awak. Imam pula akan kata betulkan saf, rapatkan saf, sambil memandang ke arah makmum. Itu sebaik-baiknya. Masalah khutbah Nabi SAW, Imam Ibn Hajar menyebut, pilih satu hadis tentang khutbah Nabi dalam kitab Bulughul Maram. Oh, Nabi SAW kana idza khataba ihmarat ayna wastadda ghadabu wa ala sawtu ka'annahu munziru jayshin faqala sabbahakum wa massakum. Nabi SAW bila dia khutbah, maka merah dua biji mata Nabi, tinggi suara Nabi seperti dia sedang mengarahkan bala tentera. Lalu Nabi SAW berkata, bersedialah, persiaplah kamu semua. Arti maksud uslub tadi, seolah-olah Nabi bila bercakap macam ada sesuatu yang kena buat segera, bukan buat esok lusa, tak. Apabila Nabi cakap ni, seorang sahabat nak buat terus apa yang Nabi sebut dalam khutbah. So, dapat bayangkan, Nabi bila khutbah dia berbeza dengan Nabi beri kuliah. Nabi akan angkat suara tinggi. Ini kalau jemaah ramai dan sebagainya. Dan Nabi SAW bila berkhutbah, Nabi tak akan pandang kiri dan kanan. Tepat tengok dia khutbah, jelas. Dia tak akan pandang ke bawah, pandang ke depan. Dan dia bercakap dengan bahasa yang tegas, suara yang tinggi, dan matanya menunjukkan kemarahan. Bukan mata macam nak mengantuk macam makmum ni. Mata dia tunjuk marah. So ini antara cara Nabi berkhutbah. Dan cara ni ada beberapa orang khatib yang memang berusaha ikut. Kat Malaysia pun ada, kadang-kadang mereka ikut. Dan di Mesir ramai khatib-khatib yang berusaha sebut, mengikut cara tersebut. Antara yang terkenal adalah Syekh Al-Marhum Abdul Hamid Kishk. Kalau saudara pergi YouTube, cari Abdul Hamid Kishk. Memang caranya luar biasa. Caranya menyebabkan saudara memberi kesan setiap kali dia khutbah. Setiap kali dia khutbah, dia beri kesan. Antara yang terbaru ialah Syekh Muhammad Hassan. Kalau di Mesir lah, contoh, bila dia berkhutbah, dia seperti nak suruh orang bangun sekarang, dah buat apa yang nak suruh sekarang. Itu khutbah dia. Dan saya pernah dengar khutbah dia tentang kewafatan Nabi SAW. Bila dia khutbah, dia menangis, semua orang menangis. Dia beri kesan secara langsung. Maka kita perlu madrasah khutbah yang hebat. Sebenarnya antara sebab punca perubahan umat Islam ialah mimbar khutbah yang hebat. Tapi kalau kita lihat mimbar khutbah masih lagi macam tu, kita jangan mengharapkan perubahan berlaku yang hebat. Biasa-biasa saja. Sampai khatib tu dulu berubah. Dia mampu beri kita suatu luahan yang mampu membangunkan kita. Sebenarnya suatu khutbah ni merupakan satu peluang terbaik, ramai orang datang.
Tapi bila kita tak reti ambil peluang tu, maka rugi. Kalau datang ke kuasa masjid tak fikir macam mana ambil peluang. Orang semua datang masjid ni ramai. Yang malas belajar datang, yang malas berjemaah datang, yang ada masalah dengan jiran datang, yang ada masalah mak bapak datang. Semua yang datang masalah belaga. Artinya kalau khatib khutbah mimbar boleh menyebut benda dengan betul, dengan cara yang baik, dia boleh menyelesaikan masalah. Tapi tak, kita Pak Edi statistik kemalangan. Yang orang tu boleh, bila dia bijak pada tak khatib lagi. Kalau khatib kena bercakap suatu benda yang orang bawah tak boleh cakap. Kalau khatib cakap, yang metro boleh bercakap, yang berita harian boleh bercakap, membazir. Baik kita pakai beli metro je, baca pergi hari Jumaat tu. Nak cakap apa-apa, kemalangan kita tengok. Boleh cerita dia pukul berapa berlaku, berapa orang mati. Ini khatib biar dia bercakap suatu benda yang orang lain tak boleh bercakap. Atas kapasiti dia seorang agama. Orang faham Quran dan faham hadis. Dia bercakap sesuatu yang orang bawah tak boleh bercakap. Tapi kalau sekali saya kata khatib bercakap tentang cara pencegahan nyamuk Aedes, yang saya pernah dengar khutbah, pencegahan nyamuk Aedes, saya kata orang benda ni khatib tak ada autoriti nak cakap itu. Baik kita panggil pegawai kesihatan, orang baca khutbah, dia lagi detail, dia tahu. So ini benda-benda, bukan saya seorang bercakap tentang isu masalah mimbar, tapi ramai para ulama menyentuh benda sama. Di Jordan saudara, Syekh Fattah Al-Khalidi, orang hebat, tidak dibenarkan khutbah. Ahli khatib yang baca khutbah tu dia tak dibenarkan khutbah. Hanya kerana dia ikhwan muslimin. Dia kalau dia berkhutbah, dia menyedakkan orang ramai orang. So, ulama-ulama dia tahu tempat untuk dia gunakan kesempatan. Dia tahu. Dia bukan macam kita takut di mana dia digunakan, di mana pulasi tak. Dia tahu tempat mana dia akan bercakap isu ni, tempat mana cakap isu ni. Dia orang bijak, orang cerdik. Dia bukan orang yang bodoh yang kita fikir macam dia nak ambil peluang, kesempatan, tak. Dia tahu tempat ini dia nak cakap apa, tempat ni dia nak cakap apa. Itulah kebijaksanaan seorang ulama. Dia tak akan bercakap sembrono ikut apa yang dia nak, tapi dia apa yang masyarakat nak. Dan itu ramai ulama-ulama yang hebat tidak boleh baca khutbah. Kerana sikap segelintir orang Islam yang takut pada perubahan, yang takut pada khatib-khatib yang boleh buat perubahan. Pandangan Ustaz tentang orang beriman buat baik kepada orang kafir, yang buat jahat kepadanya dengan niat dakwah, apakah kita juga perlu jaga aib orang kafir? Kita dah sebut tadi bahawa dengan orang kafir sebagai seorang pendakwah, maka di situ kita kena tunjuk akhlak yang baik. Tapi bukan akhlak itu untuk memberi hak pada dia, tapi akhlak untuk diri Islam itu boleh. Ia berbeza dengan orang beriman. Kita beri hak, itu hak dia. Kita tak boleh kurangkan hak orang beriman. Kalau dia akan dakwah, dia akan akhlak. Ada pun orang kafir, saudara, dia pelanggan kita, customer kita, madmu kita, orang kita dakwah, maka kita berinya atas nama dia pelanggan kita. Maka bercakap dengan tujuan untuk tarik di Islam, bukan tujuan kita suruh dipuji kita, bukan. Kita buat sesuatu yang mampu melihat, dia melihat tentang keindahan akhlak Islam kalau dia masuk Islam, keindahan budi bicara Islam. Bukan dia melihat, oh tengok, saya jadi orang kafir pun Islam cakap baik, saya nak kekallah kafir. Tak, bukan itu. Dia akan nampak kita bercakap sesuatu yang beruntungnya kalau dia memeluk Islam dengan ada orang macam ni. Jadi kita kena bezakan, orang kafir ni pelanggan kita untuk kita dakwah. Orang Islam memang hak dia. Dia boleh berhak menentuk hak persaudaraan tadi. Sebab awak, orang beriman, saya orang beriman, awak kena tolong saya. Berbanding orang kafir, dia berkait dengan dakwah. Macam mana kita nak dakwah, nak ajar dia masuk Islam. Apakah bezanya antara dakwah dan Islam? So bila kita sebut perkataan dakwah, Islam, benda sama sebenarnya. Tapi setengah orang menggunakan Islam bersifat dalaman. Dakwah ini umum dan pergi pada luaran. Islam atau kita panggil reformis. Orang Arab panggil Islam atau Muslim, iaitu reformis. Itu suatu benda yang memang daripada dalam kita nak buat perubahan-perubahan yang positif. Contoh, orang tu dah belajar, dah duduk dalam sekolah, tapi kita nak suruh matlamat dia biar lebih jelas. Saya dia jadi pelajar cemerlang, nama dia Islam. Orang tu dah duduk dalam Islam, dah Islam, tapi kita nak jadikan dia punya matlamat yang bilang tentang Islam, maka namanya Islam. Islam, biar dia sedar, dia semayang dah, tapi semayang dia kita nak islahkan, biar semayangnya betul dan tepat dan khusyuk, maka kita namakan Islam. Adapun dakwah sebenarnya dia bersifat umum. Umum kepada orang luar, kepada orang dalam. Tapi Islam lebih bersifat titik. Itu disebut sebagai Muslim. Bilakah berlaku hadis yang menyatakan duduk dalam majlis ilmu umpama solat 1000 rakaat? Adakah hadis sahih dan masuk? Ini bukanlah hadis Nabi SAW, tapi kata-kata Imam Syafi'i. Hadis sahih yang menyebut tentang kelebihan ilmu banyak yang lain. Bukan tentang
satu majlis ilmu lebih baik pada 1000 rakaat. Itu ucapan Imam Syafi'i. Itu ucapan sahabat. Ada pun hadis sahih tentang kelebihan ilmu cukup banyak dan tidak terkira. Cukup kita menyebut hadis Nabi menyatakan fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Fi riwayatin ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'il kawakib. Kelebihan orang alim berbanding orang abid ialah kelebihan aku dengan orang paling bawah sekali. Nabi SAW kalau dibanding dengan Abu Bakar pun dah jauh. Ini banyak bawah sekali. Itulah kelebihan orang alim. Ini orang belajar. Dan dalam hadis Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi kata, Nabi SAW menyebut bahawa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala aw aliman aw muta'alliman. Dunia ini semuanya Allah Ta'ala laknat dan segala isinya melainkan 4 perkara. Iaitu orang yang senantiasa mengingati Allah, orang yang sentiasa taat kepada Allah, orang alim dan orang belajar. 4 ni yang Tuhan rahmat atas dunia. Yang lain semua Tuhan laknat. Ni orang selagi mana dia ingat Allah, selagi mana dia beribadat pada Allah, selagi mana dia belajar, selagi mana dia mengajar, maka dia orang yang mulia. Itu hadiah yang soleh. Bilakah pernah berlaku demonstrasi terbesar umat Islam dalam sejarah pemerintahan Islam? So bila kita sebut demonstrasi ni kalimah baru. Dalam Islam kita sebut ijtima'. Cerita umat Islam keluar beramai-ramai telah terjadi banyak dalam sejarah. Cukup banyak. Misal kisah Izzuddin bin Abdus Salam. Apabila pemerintah nak halau dia keluar daripada Mesir, maka seluruh rakyat Mesir keluar bersama dia. Sehingga dikatakan kalau rakyat Mesir keluar, maka merintahlah seorang-seorang, tak ada rakyat. Dan ia juga berlaku pada zaman beberapa orang ulama seperti Syekh Ibn Taymiyah. Apabila beliau meninggal dunia, semua orang-orang di Damsyik atau Damaskus keluar semua untuk mengkebumikan jenazah. Dan ia juga berlaku kepada Syekh Bishr Hafi. Apabila beliau meninggal dunia, semua rakyat keluar. Semua orang keluar. Sehingga lepas isyak belum habis lagi orang daripada kubur balik. Punya ramai. Tapi cerita keluar-keluar ni suatu dah banyak berlaku dalam sejarah Islam. Bila ulama cuba dihalau, apabila pemerintah itu zalim, maka masyarakat Islam keluar untuk menuntut keadilan dan sebagainya. Ia bukan cerita baru. Bahkan persoalan hukum tidak dibincangkan tentang masalah keluar atau tak keluar, atau berhimpun atau tak berhimpun. Persoalan tentang adab bila berhimpun, itu dia persoalan. Cerita tentang apakah boleh atau tidak, itu dah selesai lama dah. Cuma orang saya katakan agak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan sejarah Islam silam sampai sekarang. Mungkin mereka baru nak bincang boleh keluar ke tak boleh keluar. So isu benda tu sudah boleh, cuma macam mana adab nak jaga. Adab ketika mana kita semua keluar bagi menyatakan pendirian, pandangan, mencegah kemungkaran atau sebagainya. Adab kita, ada adab yang perlu kita jaga. Termasuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang bersifat merosakkan, misalnya kita tak mencarut, maki hamu. Itu semua benda-benda kita letak. Isu keluar tak ada masalah. Saya tak nampak orang-orang yang cuba menyatakan tak boleh, mungkin dalil yang kuat. Mereka saya kata dia buta sejarah. Kalau dia baca sejarah, dan saya bagi satu buku tentang Bidayah wa Nihayah, dia akan jumpa ini merupakan suatu perkara tradisi umat Islam sepanjang zaman. Dan ketika mana mereka keluar mencegah kemungkaran atau sebagainya. Cuma isu ni macam saya katakan tadi, adab. Mana adab? Ini bukan mentaliti khawarij sebagaimana seorang pun disebut dalam surah apa. Ini mentaliti khawarij yang keluar, tidak. Ini mentaliti orang yang inginkan kebaikan. Cuma bila dia keluar, kalau dia tak jaga adab, dia mencarut, maki hamu, di situ salah dia. Bila dia merosakkan barang-barang bukan milik dia, di situ salah dia. Dan memang dia berdosa. Tapi kalau dia tak merosakkan apa-apa, dia nyatakan pendiriannya, maka boleh. Bukan soal aneh bila kita baca satu sejarah, ya? Itulah saya bawa baca tadi, untuk kita kongsi bersama. Bila Nabi SAW di pulau ekonomi selama 3 tahun, maka tak ada orang berani sekat. Tak ada orang berani mengajukan, membantah orang-orang Quraisy yang memula Rasulullah selama 3 tahun. Tapi apa berlaku selepas 3 tahun? 3 orang lelaki Quraisy kafir, bukan Islam, mereka buat demonstrasi untuk menyatakan perjanjian itu perjanjian batil dan hina serta zalim pada orang Islam. Walau mereka bukan orang Islam. Mereka berdiri di hadapan Kaabah dan berkata bahawa demi Tuhan, perjanjian yang kamu buat ini perjanjian batil. Kamu melarang mereka berjual beli, kita makan, mereka tak makan, kita pakai, mereka tak ada pakaian. Ini tidak mungkin berlaku. Dan aku tidak akan meninggalkan tempat ini sehingga perjanjian itu dikoyakkan. Bangun pula 2-3 orang lagi menyokong. Datang pula sekumpulan lagi menyokong. Kita akan koyakkan surat dalam Kaabah. Kalau saudara masih ingat permulawan ekonomi selama 3 tahun.
yang dibuat oleh orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Siapa yang buat demonstrasi? Orang kafir. Akhirnya mereka masuk dalam Kaabah dan meroyak surat tersebut. Royak untuk menyatakan bahawa undang-undang itu zalim. Akhirnya pemulauan ekonomi selesai. Saudara boleh baca dalam kitab Sirah Nabawiyah oleh Syekh Ramadan Muti dalam bab inhisar ataupun bab sekatan ekonomi. Ini benda yang saya katakan, kalau orang mengaji sejarah, cerita keluar, cerita demonstrasi ini bukanlah benda yang asing sebenarnya. Tapi macam mana adab, itu penting. Apa dia nak? Soalan yang benar. Kalau dia nak bahawa kami nak kahwin sejenis, sama itu haram. Kalau dia nak perkara yang bersifat munkar, sebab benda dia nak tu jadi haram. Kalau dia melakukan kerosakan, musnahkan benda tu, terlingkupkan bas misalnya, bakar bangunan tu, maka haram. Tapi keluar menyatakan pendirian dan sekian-sekian, maka itu adalah dituntut dalam Islam. Kita masuk dalam mencegah kemungkaran. Kita masuk dalam kita menyatakan pendirian. Bukan cerita, saudara, kalau macam kita orang kampung, kita pakat keluar nak tangkap curi, kita pakat keluar untuk buat itu dan ini, itu perkara biasa. Kita keluar solat Jumaat, kita keluar hari raya, kita keluar amal, itu perkara biasa. Niat kita apa? Kalau niat kita baik, maka baik. Niat tidak baik, salah pada niat kita, maka perbetulkan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim.